kita bincang je. Okey, soalan yang pertama berkaitan yang ada holding cost, ordering cost. Cuma di sini dia punya uniqueness dia ialah, bukanlah nak unik sangat pun. Dia bagi dalam bentuk daily demand. Daily demand 15 cartons dan dia bagi juga dalam satu tahun ada 300 hari. Ada 300 hari. Okey. So ini ialah soalan inventory. Soalan inventory, dan saya rasa yang ni sepatutnya semua orang boleh score. Sepatutnya semua orang boleh score lah. Sebab tajuk dia simple. Okey, saya pun tak ingat ada ke tak ada tajuk ni, rasanya masih jugalah ditanya. Okey. Dia tak ada apa lah, ini macam awak punya test juga. Dia ada gunakan formula cert 2 DS per H. Tak ada apa yang susah lah, cuma demand sajalah dia nak cuba. Dia nak nak tengok awak punya kiraan. Determine number of order pun samalah awak punya hari tu. Iaitu number of order N lah. N sama dengan demand per EOQ. Ni pun tak ada apa. Maknanya kena cari EOQ dulu. Walaupun dia tak ada tanya, ada dia tanya EOQ yang lain ni lah. Okey. Kemudian analyze, determine total annual cost. Ini awak tahu dalam formula, tahu kan buku formula tu ada kan? Mana buku formula? Okey, dalam buku formula just alert lah dia ada ni ada satu bahagian inventory. So adalah dah bagi dah annual setup cost, annual holding cost, DS per Q, QH per 2. So total cost dia lah D ni merujuk kepada D pula Q. Q ni merujuk pada EOQ, yang ni pun EOQ dan sebagainya lah. Sama macam hari tu juga lah yang ni penerangan. Okay, so tak ada apa-apa yang ni. Total annual cost maknanya TC sama dengan DS per Q tadilah. Okay, soalan 1.2. Okay, saya percaya ramai yang lupa lah tajuk ni. Okay, company Abiom manufactures product ABC. Product ABC has to reach customer in week 12. Mana dia ada dia punya time frame Each product consists of a sub-assembly XX and 2 sub-assembly YY. Each sub-assembly XX consists of 1P and 1T. Each of the sub-assembly YY, yang YY ni pula anak dia, has 2 Rs and 1 S. Each S has 2 Ts. Okay, table provides related information for each item. Table shows the master production schedule for product ABC kat belakang lah. Okay, given this is the items and lead time on hand inventory. Okay, apa yang mula-mula sekali kalau kita dapat soalan ni, apa yang kita mula-mula kena buat? Siapa ingat? Yang mula sekali, ingat tak kita pernah buat soalan ni? Ingat tak? Yang ni, soalan ni ingat tak? Ni yang saya conteng awak punya juga ni. Saya tunjuk balik. Kan, yang kita bagi contoh electrical unit tu. Ni, a production planning engineer for an automated electrical unit ni. Soalan yang sama macam ni lah. Apa yang mula kita kena buat ialah product structure. Product structure, sepatutnya ada gambar product structure lah sini. Sebelum kita siap ni kena ada product structure dulu. Sekejap saya tengok ada tak. Ni. Yang ni ke? Kan. Sepatutnya ada product structure Tak hilang dah mana. Okay, so product structure nak buat macam mana mula-mula? Ikut pada soalan
Okey, ini ialah contoh jawapan jawapan dia, tapi sebelum dapat jawapan ini, nampak tak? Okey, nampak tak? Nampak Okey, sebelum dapat jawapan ni, kena buat dulu product structure berdasarkan pada soalan dia. Baca soalan. Senang sebenarnya, sebab awak bukannya boleh terus dapat yang ni. Kena buat dulu product structure dia. Okey, bacalah soalan ni diikut ABC mengandungi apa. ABC has to reach customer, tak ada guna. Each product ABC consists of XX, satu XX dan dua YY. So maknanya dekat sini kita ada dua. Satu ialah XX, perlukan satu, dan Y perlukan dua. Okay, kemudian daripada bawah ni, daripada dia ni, dia kata XX pula ada 1P, 1T. Bawah XX, setiap XX perlu 1P dan 1T. P perlu 1, T perlu 1. Okay, kemudian, dan kemudian dia kata each assembly YY pula ada 2R dan S1. Lepas tu dia kata setiap S pula perlukan T sebanyak 2. Ini je product structure. Tapi dia tak menyumbang kepada markah. Sebab apa? Dia nakkan develop a time phase product structure. 4 markah ni ialah untuk time phase product structure. So kalau time phase product structure, yang ini product structure. Time phase ialah bila kita ambil kira dia punya lead time. Jadi ubah bentuk ini kepada bentuk product lead time product structure. Dia punya time phase product structure. So kalau time phase, awak kena tahulah bagi setiap satu ni, okey, berapa lama dia nak. Dia kena tengoklah kat sini lead time dia mana ni. Masa kita dah conteng product structure, kita tulis berapa lead time bagi setiap satu ni. ABC ni satu je. Okey, lead time dia, okey, yang ni perlukan 1 week. Tambah je yang tu, nanti bawah boleh lukis. Kalau tak kerti nak lukis. XX ni perlukan 2 week. XX perlukan 2 week. Okey, YY ni perlukan 2 weeks juga. Okey, P ni perlukan 1 week. T perlukan 3 week. R perlukan 1 week. S perlukan 1 week. Dan T perlukan 3 week. So jangan pening tengok yang unit. Yang ni unit. Yang lagi satu ni ialah week dia. Lead time, maknanya dia memerlukan berapa minggu untuk siapkan bahagian dia. Bahagian department dia. Okey. Ini maknanya dah separuh berjaya lah. Dah separuh berjaya buat. Tukarkan kepada time phase. Bila time phase, tengok dia kata dia nak bila. Has to reach customer in week 12. Minggu 12 kena hantar. So minggu 12 maknanya awak buat satu time phase. Time phase ni start dengan minggu 12 lah. Katakan minggu 12 ni yang patut kena hantar. So daripada minggu 12, okey, ni 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya ke belakang kita berundur. Okey, so ABC merujuk pada yang ni tadi baru kita boleh tukar bentuk dia kepada bentuk time phase. ABC nya 1 week. Okey, ABC ambil 1 week. Okey, ABC 1 week, di mana anak dia ada 2. Dia akan ada XX1, tulis kat atas. YY 2. Ni terbalik tu, tak apalah. YY 2, lepas tu dia punya duration dia, tempoh yang diperlukan untuk siapkan. Bila kita kata kat sini 2 weeks, maknanya kita perlu ada time phase dia 2 weeks berjalan. Boleh? So XL ni perlukan 2 weeks. Okey, baru kita buat skala dia. Yang ni pun sama, perlukan 2 weeks. Baru kita siapkan untuk R dan S bagi yang ni, dan P dan T bagi yang ni. Tapi tengok dia punya tempat tak sama. P1 perlukan 1 week. Mana dapat ni P1 perlukan 1 week. Yang ni just macam nama je Yang ni jadi macam satu nama je. Dia tak memberikan apa-apa makna. Yang satu unit ni tak ada memberi makna apa-apa lagi. Okey, P1 1 week. Yang main peranan kat sini ialah masa dia.
tempoh saja yang menolak dia. Okey, kemudian barulah kita siap. Jadi kat sini kita nampaklah maknanya pada minggu ke-6 dia dah wajib start minggu ke-6 ni dia wajib lah. Tapi kalau dia tak tanya apa-apa, just time phrase je. Tapi kalau dia tanya bila perlu patut wajib dia mula tu, minggu 6 dah kena mula lah. Kalau tak lagi lambat. Kalau dia pergi, dia boleh buat minggu awal ni, maknanya dia boleh lag, dia ada lagging dia, okey lah. Dia boleh lambat-lambat tu tak ada masalah. Tapi ini je lah yang orang kata jangan terlewat daripada tempoh yang telah ditunjukkan di sini. Boleh? Okey, kemudian develop a gross requirement plan for all item using the table format as shown in attachment. Maknanya dia akan provide one attachment yang illustratekan kita punya yang ini ada gross ke apa tengoklah apa yang dia sediakan. Okey. Jadi dia minta kita buat apa? Okay, you may print out this table, please attach. Okay. Dia minta kita sediakan gross requirement. Soalan C, dia minta kita sediakan net material requirement. Dia ni adik-beradik. Satu ni ialah gross requirement, satu lagi net material requirement. Even kalau dia tak minta gross requirement pun tak ada masalah sebab dia memang reflect balik pada net material requirement. Dia akan ada benda yang sama juga. Cumanya kalau tengok kat sini dia perlukan item R. Okey. Saya tunjuk dulu yang B dulu, gross requirement. Okey, nampak warna-warni ni. Senang je sebab awak tengok dekat master schedule dia ni, master production schedule, ni daripada kertas soalan kertas soalan dia tunjuk period pada week 8 gross requirement yang diperlukan ialah 50 unit mesti dikeluarkan. Kemudian pada week 10 20 dan week 12 100. Okey. Benda ni kena terjemahkan dalam gross requirement. Okey, kita pun tulis. Cuma ingat hari tu kita kata seni nak buat benda ni ialah kita tulis siap-siap kat sini. Ada A, B, C, anak dia X dan Y, lepas tu ada anak dia lagi P dengan R, ada lagi anak S dan T. Kita senaraikan dulu. Di mana senarai ni yang penting ialah order release ni tuliskan dulu berapa, bila dia nak, 1 week before. Kemudian mana dia punya soalan tadi? Okey, yang ni lah yang ni tadi. Okey, lead time dia ni. Okey, 1 week, 2 week, 2 week. Macam tu. Maknanya 1 week dia makan masa 1 week. Untuk XX dia makan masa 2 week. Ini untuk apa? Supaya kita nak tolong nanti masa kita nak bergerak. Okey, YY kena 2 week. Okey, P 1 week. R1 S1 dan T 3 weeks. Okey, T 3 week. Okey. Okey, kita salin yang tadi dia kata tadi dia dah bagi kita 7, 8, 9, 10, 11. Okey, 8, 10, 12 ni salin. 8, 10, 12 ni ini untuk ABC kan. 8, 10, 12 iaitu sebanyak 50, 20, 100. Okey. So, apa yang kita tunjuk ialah 1 minggu dia bergerak untuk order release. So, maknanya 100. So, order release ni pada sebelumnya lah sepatutnya sebab dia nak pada bulan 12 daripada minggu 12. So, 100 tu mesti berada di minggu 11 untuk kita release dalam 1 minggu. Okay, so 100 undurkan di 1 minggu ni. Baca dekat sini. Okay, 20 ni undurkan 1 minggu. 50 ni undurkan dia 1 minggu. Okay, kemudian kita tahu bahawa XS ni ialah anak kepada ABC. Okay, jadi yang 100 ni salin balik, bawa ke bawah. 100 perlukan pada dia perlukan 2 minggu. Okay, so kita perlukan 2 minggu. So ni 1, ni 2. Ni 1, ni 2. Jangan ambil yang sini. 1, 2. Okay, yang ni pun sama 20.
1, 2. Kemudian untuk YY kita bawa ke bawah. Okey, kita bawa ke bawah ni 100 tadi yang ni. Tapi kenapa jadi 200? Siapa tahu? Kenapa jadi 200? Siapa tahu? Kenapa dia jadi 200? Tadi soalan ni macam mana? Kenapa jadi 200? Soalan senang je. Apa yang awak kena tulis sebenarnya yang ni dekat YY ni? Awak merujuk kepada kuantiti. Kepada kuantiti dia. Sebab dia kata setiap setiap ABC dia perlukan 2 YY. Mana yang saya contek tadi Oh ni. Nampak? Setiap XX ni dia perlukan setiap ABC ni dia perlukan 2 YY. So kat sini nak selamat yang ni awak tulis kan, YY ni maknanya perlukan 2 kan. YY ni perlukan 2 bagi setiap ABC. Maknanya product structure ni kena duduk sebelah tau. Dia kena duduk sebelah. Kalau awak ingat dulu saya pernah ajar awak, nampak? Ini untuk yang net requirement Yang gross ni hilang mana dah? Ni dia gross. Okey, kalau awak ingatlah dulu saya pernah tunjuk awak jalan ni Gross requirement apa yang perlu ialah pertama ialah kita tulis order release berapa week. Nampak? Sebab dia akan membantu kita menjawab. Satu lagi ialah dekat electric unit dekat ni dekat nama-nama electrical unit. Lepas tu A2 katakan A. Dekat A2 A. A ni perlukan 2. B ni perlukan 3 dan dia letak kat mana? Under U. Orang ni pun under U. Kita tulis je. Orang takkan marah. Supaya kita tak hilang track dia. Sama juga yang ni. Supaya kita tak hilang track. Under A, under B, D ada berapa nak? 1 unit, 3 unit dan seterusnya. Sebabnya nanti dia akan bantu kita dari segi masa nak memindahkan. Okey, ni daripada gross requirement asal Ini soalan lain 100, so dia punya tu 2 week. Okey, 2 week. Okey, sekarang ni tengok dia under U. Okey, under U. Okey, 100 tapi dia perlukan 2. Nampak? Dia kan selamatkan kita dah ni. Nampak? Dia perlukan 2. So 2 kali 1 200. 200 ni bila nak? 1 week before. Okey ni. Okey, kemudian B3. 100 ni under U. Ambil yang daripada U ni 100, dia perlukan 3. So 3 kali 100 300. Nak bila? 2 minggu sebelumnya. Nampak? Kan dia ada dia punya seni dia masa nak buat benda ni. Jadi sama juga. Kalau saya tunjuk yang ni, seni dia adalah. Jadi ini orang kata ABC. So XX ni perlukan berapa? XX ni dia 1 kan? Under ABC. Macam tu. Memang nampak leceh macam malah macam budak-budak sangat kan? Tapi dia membantu kita bila kita buat. Sebab tu nampak dia punya tu 200. Okey, bila nak 2 weeks before 1 2. Okey, 40. 40 ni sebab dia punya ni 20, so kali 2. 2 minggu sebelumnya 50 jadi 100 2 minggu sebelumnya. Okey, P ni bawah P bawah XX1. PP ni P ni perlukan 1 bawah under P bawah XX. So tengok XX ni anak dia 100 pindahkan bawah. Inilah dia 100 ni 1 ni pindahkan 100.
20 pindahkan 20, 50 pindahkan 50. Okey, baru kita tanya bila nak? 1 week before. 1 week before, 1 week before. Macam tu lah. Semua ni. Okey, ni kebetulan lah dia nak X, S, Y semualah. Tapi kalau katakan dia tak nak minta benda ni, tak ada masalah. Dia kata terus buat net requirement. Okey, ni dia. Net requirement ni nak buat dia, berdasarkan soalan dia kata dia nak item R saja. Tapi jangan lupa item R ni ada adik-beradik, ada keluarga dia. Develop a net material requirement plan for item R only. So awak kena tengok balik. Item R ada berapa ni? Ibu bapa dia. Tengok dia ada R, ada ibu bapa dia Y, lepas tu pergi ABC. Atau nenek moyang ni naik atas. Jadi R, maknanya kita akan ada R, kita ada Y, ada A, B, C. Okey, sebab tu kat sini awak tengok dia ada A, B, C, ada Y, ada R. Dia ada A, B, C, Y, R. Okey, start dengan A, B, C. Sama yang tadi kan, yang kita ada tadi yang dibagi tadi, 100, 20, 50. Okey, on hand, yang ini, yang kita perlu tulis ialah on hand dia berapa? 50. Kemudian plan order release siap-siap juga tulis 1 week before macam yang tadi lah. Sebab tu kita kata kalau tak minta gross pun tak apa. Sebab benda yang sama kita akan ulang kat sini. Jadi tinggal ada leceh benda tu kan, redundant. So kat sini ni main peranan. Jadi sebab sini dia ada on hand 50 kita pilih sebab dia dah bagi dah ni 50 soalan. Dan soalan on hand, okey yang ni kena isi. Kemudian yang ni plan order release pun kena tulis lah supaya kita tak tertinggal. Okey, saya ingat ke? Okey, so just bawa di ke bawah. Kita perlukan ialah ni plan order release yang sama macam soalan atas ni. Gross requirement pergi order release. Yang ini daripada atas ni dia pergi pada order release yang bawah ni. Cuma dia tambah on hand kat sini. Dia punya inventory yang ada lah. Okay, so 100. Okay, tak ada inventory ke ada? Okay, dalam kes ni ada 50. Tapi 50 ni kita letak yang paling hampir dengan kita. Maknanya ni lah 50 lah yang akan dapat 50 inventory sedia ada ni. Kita punya demand 50 tapi inventory sedia ada 50 ni kita letak pada orang yang mula-mula kita jumpa dulu. Okay, pada week 8 ni. So dah habis yang ni tak adalah yang lain ni. So 50, yang ni kosong, ni kosong. Okay, barulah kita ambil 100. Okay, yang ni kita tolak. Kita dapat 100, jawapannya 100. 100 ni baru kita riliskan 1 minggu sebelumnya. Okay, 20, kosong, dapat 20. 20 ni salin je 20, sampai order receipt ni. So, seminggu sebelumnya. Okay, 50, dengan 50 jadi kosong, tak payah dah. Habis. Okay, ini baru ABC. Tadi seninya, benda tu, nampak ni, samalah yang ni. Nampak kita tulis ni. Electrical unit perlukan 1. A2 under EU. Nampak A perlukan 2 unit under EU. Yang ini yang awak kena tulis. Nampak gross requirement. Okay, ni dah bagi on hand. Lepas tu dia punya ni. Maknanya ada 1, 2, 3 item penting yang kena tulis ni. Gross requirement ni tak apa ni kita tengok daripada asal. Soalan asal. So ingat ni ABC. YY nampak. Tulis kat sini YY perlukan 2 unit. Yang ni under ABC. Mana dapat daripada produk saja Okey, yang ni R perlukan 2 unit under YY. Okey, kemudian inventory tulis siap-siap 50. YY ada 20 daripada soalan ni kan. Yang ni tak ada dia kata. Okey. Kemudian plan order release kita perlukan 1 week before. Untuk YY 2 week before dan yang ni 2 week before. Barulah kita boleh bergerak. Kita dah bergerak tadi. Ni 120, 100 turun bawah. Tapi dia perlukan 2. Ni kena tunjuklah 100. Jadi perlukan 2. So jadi 200 lah. Jadi 200. Okey, 200. Inventory 20 bagi ke orang awal sekali. Okey, ni 20 tadi kali 2, 40. Bagi ke orang paling awal 20. So 40 tak 20 jadi 20. Turun bawah, bawah 20. Dan diperlukan 2 minggu. 1. Okey, yang ni 200. Okey, tak ada inventory. So 200. 1, 2. Okey. Dan dia nak R. So sampai ke R berhentilah. Okey, under YY. Okey, dia ada 2 unit. Okey, so 200 baki tadi.
bawah-bawah ni forward sini. So 200 kali dengan 2 jadi 400. 400, okey, inventory memang tak ada, so dua-dua tak ada lah. 400 bawa ke bawah, jadi nak seminggu sebelumnya. Ini 20, 40, macam tu je lah. Nampak senang kan? Dia cuma leceh je. Dia leceh saja. Tak ada apa-apa soalan ni. Okey. Tak ada soalan, kita jalan lagi. Soalan yang seterusnya ialah, okey, ni kita dah, ni pun kita dah. Question 2. Okey, baca soalan nombor 2 Okay, IL Enterprise is a small investment banking firm that specializes in securing funds for small to medium-sized firms. IL Enterprise is able to use a standardized project format for each engagement. You are assigned as a project manager and given the network information and activity times for the latest client as in the table. Okay, jadi dia nak buat ni dia tunjukkan ni lah small investment banking firm. Dengan aktiviti dia. Okey, aktiviti dia ialah A, B, C sampai F. Okey, ni kalau kita nampak yang ni menunjukkan PERT lah. Bila tunjuk PERT, kita kena cari ada satu time untuk kira macam CPM so sini kena ada normal time dia berapa. So apa formula kat sini? Tak dapat, siapa ingat? Portion ni berapa? Ni berapa, ni berapa, ni berapa portion dia? Siapa ingat? Ingat tak? Tak ingat doktor. Tak ingat. Portion dia ini kan ni 1 nisbah 4 nisbah 1, 4, 5, 6. Okey, semua dah jadi 6. Tapi kita nak letak pemberat dia. Macam mana kunci? Okey. Jadi kita nak kira yang ni kita panggil normal time ataupun expected time ni. Expected time. Okey. Iaitu ini 17 macam contoh ni kat mana saya nak tunjuk ni. Okey, A ni 17 campur 4 kali yang 29 campur lagi dengan 47. Ni satu kali, ni satu kali, yang ni 4 kali. Bagi dengan, okey dengan ni 4 campur 1 campur 1, 5, 6 kan. 6, portion dia. Yang ni kita letak pemberat yang lebih. Okey, so kita akan dapatlah nilai dia berapa. (17) campur 4 kali 29 campur lagi dengan 47. So dapat berapa? 180 bagi dengan 6, 30. So sini nanti dapat 30. Jadi awak pun kira nanti awak dapat punya nilai macam ni. Expected time dia, okey, A 30, B ni awak dapat awak kira ni. Awak kira, awak dapatkan berapa dia punya expected time. Jangan lupa kira variance, sebab variance ni kita nak pakai juga dalam formula dekat PERT. Okey. Variance, apa formula variance? Ingat tak? Variance. B tolak A. B tolak A? Bagi 6. Bagi 6. Bagi 6 kuasa 2.
Sigma cos 2 kan. Okey, jap. Saya check. Saya pun dah lupa. Okey, B tolak A. Tengok ni soalan dia. Mana B, mana A? Kalau yang first kali mana B, mana A? Yang ni apa? Yang apa? Ni apa? B bau hijau. Okey, optimistik ni ialah? A. A. Pesimistik ni ialah? B. Okey, yang ni apa nama dia? M. M. Okey. And so B tolak A, maksimum dengan minimum dia. Okey, kita tengok 47 dengan 17. 47 tolak 17 sama dengan berapa? Bahagi 6 ni tetap ke? Saya dah lupa pula. 6 sigma cos 2 kan? Siapa ingat yang tu? Sekejap saya check ya. Allah Allah. Wish. Saya check dulu dia. Betul lah, memang formula. Salah ni, salah. B tolak A per 6 cos 2. Memang formula. Okay, B tolak A per 6 cos 2. So awak akan dapatlah variance masing-masing. Okay, kemudian daripada sini, okay, awak pun lukis CPM. Macam mana nak lukis CPM? Berdasarkan masa yang awak dapat daripada sini kan. Ni, expected time ni, A30 ni. Ni awak kena buat balik lah dia punya jadual dia. Okay, A ni ialah 30, B ni 13, 20. Ni lepas kira kan. Salah ke? Ada ni. Okay, 5. Okay, so dah dapat yang ni, maka kita tengok predecessor dia. Okay, so kita pun lukis predecessor dia. Kita tahu bahawa A tak ada apa-apa. B lepas A, C lepas A. Okay, A seorang-seorang dia. Okay, B lepas A, C lepas A. B lepas A, C lepas A. D lepas B. E lepas C. F lepas D dan E. Ini sangat senang soalan dia. Dan saya percaya Sam ni soalan dia agak complicated. Yang ini dia complicated. Mungkin dia berselirat. Dia banyak yang mungkin tiba-tiba lukis, alamak nak kena cross macam mana. Sebab kita dah terlukis yang awal tu kan. Itu je lah nampak dia punya bunga dia. Jadi tapi jalan kerja masih sama. Kerja expected time, check variance. Selamatkan dulu, lepas tu kira CPM dia ni berdasarkan pada expected time dengan predecessor dan juga aktiviti dia. Lukis. Kemudian buat kiraan ke depan dan juga ke belakang. Jadi kat situ kita akan nampak siapa yang critical path berdasarkan pada nilai yang sama atas bawah lah. Okay, jadi dalam kes ni kita nampak A, B, D, F. Okay, A, B, D, F adalah critical path. Completion time dia ialah daripada yang hujung ni 64. 64 days. Okay. Soalannya ialah analyze the probability that the project can be completed in 67 days. Okay. Kita tahu bahawa critical activity kita ialah A, B, D, F. A, B, D, F. Variance yang kita dah kira tadi 25, 9, 1, 1. Sebab kita nak pakai kejap lagi ni. Okay, bila kita dah kira variance dia, kita tahu bahawa project variance adalah 36. Sigma saja iaitu punca lah. Asset dia 36. So daripada sini kita kena pakai formula sebab nak pakai table kejap lagi. Okay, ni memang ada formula Z. Saya tengok formula tu dia. Okay, formula tak diberi. Yang ni bagilah variance ni dibagi. T pun dibagi. Yang ni due date tu lah expected time, expected date ni
dia tak bagi. Ni tak bagi. Awak boleh mungkin dekat formula yang ni awak boleh tambahlah Z tu sama dengan ni. Buat yang ni. Okay, so due date tolak expected date bahagi dengan sigma. Ni sepatutnya dia bagi ni. Kalau tak bagi tak apa, awak faham lah. Awak kena catatlah dekat dalam formula tu. Jadi due date, dia dah beritahu due date dia ialah 67 days. Dia kata the project can be completed in 67 days. Kemungkinan dia boleh siap, boleh tak? Dia kata berapa peratus boleh siap. So tuliskan 67, expected date daripada 36 yang 64 yang kita dapat tadi. 64 masukkan, dan sigma ni ialah yang tadi ni, punca ni. So kita dapat punca ni ialah 6 lah maknanya. So ni 6. So kita akan dapat jawapan dia 0.5. 0.5 tak memberi apa-apa makna, sebabnya kita kena tengok buku table tu. So Z yang nilainya 0.5, berapakah probability dia? Okay, so Z 0.50, kita tengok dalam dalam formula. Ingat tak lagi formula dia? Sekejap saya cek. Buku formula dekat belakang lah rasanya ada disediakan kan. Okey, saya ambil jap. Okey, okey, tengok dekat WhatsApp tu saya ada bagi. Okey, awak tengok 0.5 0.50 tu jadi nilai dia adalah 0.6915. Tengok dekat WhatsApp So 0.6915 ni nilai dia. Okey, barulah probability dia ialah 69.15%. Untuk disiapkan kalau katakan diberikan 67 hari, berapa persen yang dia boleh siapkan. Jadi dia kata probability dia ialah 69.15. Sebenarnya dia ada lagi lag semula, dia boleh lambatkan, tapi dia kata untuk siap 67 tu sebenarnya taklah boleh dapat 100% siap. So dia sebab dia kan ada curve dia tu, jadi curve dia untuk kata probability untuk siap ialah 69%. Okey. Lepas tu sebenarnya menggunakan formula yang sama ni, dia tukar pula soalan tu. Dia kata determine the due date that give this company's project at least 90% chance. Kalau tadi kalau kita bagi 67 hari dia ke week ni, 67 ni week kedua kan, 67 hari ni 69% lah siap. Habis berapa sebenarnya yang untuk kita siapkan 90%? Maknanya dia bertambah lagi lah hari dia, barulah kita boleh yakin kita boleh siap cepat, boleh siap 100%. Okey, yang ni formula datang daripada sini. Z sama dengan due date tolak expected time bahagi dengan sigma. Okey, due date ni kita tak tahu. Sebab kita nak cari due date. Z ni ialah nilai dia ialah 90% kan. Okey, Z ni 90%. Sekejap ni. Z ialah assume ataupun given due date. Lepas tu yang ni ialah daripada CPM yang kita ada. Kita bahagi dengan sigma dia. So Z ini yang 90% tadi, kita tengok probability dia ialah 1.28. Ni nilai Z ni macam ni. Kita nak 90% siap. So dia terbalik gambar dia. Probability untuk siap ialah 90%. So kita tengok berapakah nilai Z dia. Dia punya nilai dekat-dekat. Kalau awak tengok daripada WhatsApp yang saya hantar tu, 90% ialah tu 0.8997 dengan 0.9015, iaitu 1.28 ataupun 1.29.
Kita nampak kat sini 1.2. Okey, sama ada 8 ataupun 9 ni. Tengoklah. Jadi dalam jawapan ni dia kata 9. Yang ni. Iaitu nilai dia 0.9015. 0.9015 ni. Ni 90% ni. Jadi 1.29. Ni lah ni. 1.8 ataupun 29 ke Okey, so Z ini 1.29. So boleh tak kita cari X? Boleh. Yang ni dah tahu, yang ni dah tahu. Ini je dia punya bunga dia yang kita nak hint dia, trick dia. Yang kita kena tahu daripada table. Ini. So kita dapatlah nilai X, nilai due date dia untuk siapkan 90%. Boleh? Harap okey lah. Cuma nak digest je. Faham, cuma nak digest. Okey. Soalan tak berhenti sampai situ. Soalan dia diteruskan lagi. Tadi jawapan dia kata determine tadi dah dapat 90%, maknanya jawapan dia ialah berapa ni jawapan dia ialah 71 hari. 71.7 hari, 72 hari lah. Dia kata untuk siapkan 90%, 72 hari. Kalau 67 hari tadi dia buat 61% ni kan, 69% nya. Tapi kalau dibagi 72 hari peruntukan, dia insyaAllah lah dia kata 90% boleh siap. Okay. Apa dia macam kelabu? Sekejap okay. Kemudian draw a Gantt chart for the project based on latest start. Okey, yang ni rasa tak ada siapa-siapa tak ada masalah lah. Yang kita tunjukkan Gantt chart. Kemudian kita ambil lah A, okey, tengok berapa tempoh dia. Lepas tu B, selepas A, C, selepas berapa, siapa dan seterusnya lah. Just kita lukis. Dan dia kata ikut pada latest start. Maknanya dia punya masa yang mana? Yang bawah kan? Masa yang bawah dia. Okay, so yang ni tak ada apa. Okay, you are required. Okay, soalan yang seterusnya ni, ini memang very famous punya soalan lah. Di mana dia minta kita untuk shorten dia punya time 4 days. 4 days shorter compared to question A. Maknanya instead of kita siapkan 64 days ni, bila daripada CPM kita, diminta kita shortestkan 4 days. Atas sebab-sebab mungkin mungkin nak cepat pakai nak cepat pakai dia punya ni lah, dia punya projek ni nak bangunan ke apa kan. Jadi nak tolak 4 hari tu kena ada seni juga. Jadi seni dia kita kena pilih lah. Pilih berdasarkan siapa? Dia punya soalan dia ada bagi crash dia. Sekejap ni dia. Tengok di compile semua Ini ialah PERT, ini ialah normal cost, ni maximum crash time, ni crash cost per day. Kalau crash cost per day tak payahlah tolak yang ada sebelum selepas apa semua tu kan. Terus ambil je lah nilai. Lepas tu ni pun maximum crash time dah selamatkan kita lah ni. Tak payahlah nak ngira-ngira apa sangat dah. Maknanya 1000 2 hari dibenarkan, orang ni 3000 dibenarkan 3 hari dan seterusnya. Okey, tapi sebelum kita dapat pakai yang ni kita tengok dulu. Siapa yang critical kan? Siapa yang critical tadi? Kita nampak yang critical ialah A, B, D, F. Ini yang critical A, B, D, F. Tengok balik. Nak ambil 4 hari kan? 4 hari. Okey, A, ni A, B, D, E, F. 4 ni pilihan kita A, B, D, F. So bila kita nak pilih, kita nak tengok siapa yang rendah lah. 1000, 3000. Maknanya sama ada pakai A dengan D. A dengan D. A dibenarkan 2 hari. Pakai je lah terus 2 hari ni. Tak payahlah buat satu persatu kan. Terus pakai 2 hari. Sebab dibenarkan 2 hari. So pakailah dia 2 hari. Sebab tu awak nampak jawapan dia
Oh ni. Okey, tak nampak jawapan dia kat sini, crash A terus 2 hari. Terus 2 hari. So berapa ribu tadi? 1000 kan? Kali 2, 2000 lah. Okey, dah habis lah crash A ni. Dia ni kalau crash, dia akan menyebabkan semua orang pun crash lah, tak ada apa-apa pun. So dia tak macam kalau katakan kita crash dekat yang tengah-tengah ni, mungkin dekat tempat lain dah dia kata apa kan, kalau katakan dia ada yang anak panah lain tu. Macam ini dia sangat simple. Kalau dia crash, maknanya dia tak memberi kesan apa-apa sebab dia hujung. Kan? Okey. So yang ni crash A 2 hari, so 2000. Sepatutnya apa kita buat ialah kita pun pindahkan lagi, pindah tengok orang ni dia dapat critical ke tak. Okey, mungkin kat sini dia tak crash lagi, dia tak critical lah. So kita tengok sini 54, yang ni kalau tolak 2 hari pun dia tak pergi lagi kan, dia tak ni lagi. Okey, crash lagi 2 hari pada D. Sebabnya kita tengok dekat jadual ni, ni 1000, ni satu lagi 1000. Dibenarkan 1 hari. Mana? Ni sorry. 2 hari. So kita crash lagi D 2 hari. So 2000. So kita tengok berapa akhirnya dia punya hujung ni. Okey, hujung dia ni 60. Sebelum ni 64. 64. So bila kita tolak mainkan dia, so dapat 60 hari. Tapi cuma saya nak cakap tadi saya sebut gambar rajah yang awak dapat SPM ni taklah semudah ini. Awak punya tu berselirat sikit. So jangan panik lah, buat elok-elok, janji dapat markah dia kan. Buat elok-elok. Okey, soalan tak sama masing-masing macam gitulah, soalan tak sama. Jadi ada orang yang mungkin dapat dia lain lah. Okey. Kalau tahu kan ada yang nak discuss orang, kita tak benarkan discuss dan kita buat soalan yang beza lah. Okay, kan? So total additional cost macam hari tu ada yang tanya. So maknanya dia punya cost normal dia tak ada lain. Dalam kes ni tak ada cost normal. So dia terus tunjuk je additional cost dia dalam 4000. Kalau dia ada cost sebelum tu overhead dan sebagainya, prime cost dia dan sebagainya, mungkin kita boleh tambahkan lah. Tapi dalam kes ni tak ada. So kita tulis je additional cost dia dalam 4000. Dah selesai. Okey. Dah habis. Nampak dia punya nampak macam simple je kan. Bersih je, tapi sebenarnya taklah seperti ni. Ini kan kita kena ulang-ulang tulis, ulang-ulang kan untuk dapatkan jawapan. Cuma yang ni jadi tulis macam ni je, crash A, crash B. Okey, habis. Okey, dan yang terakhir, okey. Dan yang terakhir ialah soalan yang ni. Okay, would like to invest. Company has identified two alternative. Okay, soalan ni pun macam ni ada Okay, initial cost. Okay, ini dia nak tengok kita pandai ke tak lukis. Ni cash flow diagram ni. Okay, tengok initial cost to start off the investment now. Okay, now is 230,000. So now 230,000. Okay, kemudian operation cost is estimated 54,000 per year. Dia tulis je per year, maknanya benda tu ialah A. So 54,000 ni ialah A. Start bila? Starting 1 year from now. Okay, 1 year from now. Itu biasalah. 1 year from now. Okay. Kalau dia kata operation cost is estimated 54,000 per year including now, siapa tahu macam mana nak buat? Yang ni estimated 54,000 per year. Ya? Password salah. Password salah. Mainkan antara 4 tu. Kalau itu yang mana? Nombor 4 Soalan ni Apa dia? soalan 3. Soalan 3. Oh, yang ni lah.
Mat, warna A dia huruf kecil. Oh, okey. Yang mana yang kecil? M dia? Huruf A. A. High mark tu. High mark tu Ya, A tu kecil. Oh, saya tengok yang lain. Patutlah. Sekejap saya tengok punya. Saya punya ni betul lah. Oh, punya lah, betul. A tu kecil. High mark tu kecil. M tu besar lah. High mark. Dekat saya punya nota ni betul. Hantar ke awak ni, tertekan salah pula. High mark. Okay. Okay, sambil tengok tu dah buka tu. Orang lain tak ada ke buka? Orang lain tak buka soalan ke senyap je? Password salah dah tu Boleh buka Boleh Doktor, boleh. Boleh. Tak yang tadi tu high mark tu A besar boleh buka ke? Tak lain. A besar tak boleh. Buka A kecil tu. Okey. Tadi maknanya coincidence lah. Maknanya tertekan A kecil so dapat buka. Betul Doktor. Okey. So tadi mana? Ni. Tadi soalan saya. Operation cost is estimated 54,000 per year. Okey, per year ni kita faham. Dia satu A. Ni A. Tapi dia kata ni starting 1 year from now. Betul lah. Jadi memang standard lah 1 year from now. Tapi kalau tiba-tiba soalan tanya, saya ubah sikit estimated 54,000 per year including now. Macam mana nak buat? Dia tak nyatakan first year ni macam ni starting 1 year from now sebab kita dah tahu memang A tu dia mesti start dekat nombor 1. Okey, kalau dia kata including now, macam mana nak buat? Siapa tahu? Tak dekat kosong. Okay. Kita tahu bahawa sini A 54,000. Tapi including now, so ini ialah 1 and dia kata 8 Okey, N tu 8. Including now maknanya dekat kosong ni ada satu lagi nilai 54,000. Sebab kita tak boleh buat A tu penuh. Kita memang kena pecahkan macam ni. Sebab ini sebenarnya maksud dia ialah ni ada kosong, 1, 2, 3 semua ni A kan. 0, 1, 2, 3, 4 nilainya semua sama 54K. 54K, 54K, 54K semua. Tapi untuk kita boleh guna formula A ni, dia mesti start kat nombor 1. Okey, ni lah baru dapat kotak ni. Tapi yang ni tak boleh join dengan yang ni. Dia kena duduk sebagai P. P dia sendiri. Sebab A ni sebenarnya ialah P. Okey, ni F kan. Tapi dalam kes ni kita kata dia P, yang lain ni A. Senanglah. Boleh faham Okey, in case kalau soalan macam tu. Okey, so maknanya kena ada satu nilai. Lepas tu yang lain tu macam biasalah. Okay, starting 1 year from now, ini bukan ini contoh saja. However, at year 4, a cost for upgrading is needed at the cost of 20,000. Maknanya ada satu nilai cost kita terpaksa tambah untuk upgrade kan. Dia lah benda ni 20,000. Jadi dia ada satu yang turun lah ni. Satu yang turun ni 20,000. Masa tahun 4 ni kita perlu lagi cost 20,000 tambahan untuk upgrade produk ke apa benda ni, machine ke apa. Atas sikit ke atas. Oh, tak nampak. Okey, so sini 4 ni tadi 20,000. So apa lagi soalan? Okey, expected income from investment A. Okay, from investment ni A lah kan, ni B. Okay, expected income from investment A is 170,000 at year 1 but decrease at the rate of 1,000 per year. Okay, dia kata expected income maknanya dari kita dapat. Okay, sebab tu nampak kat sini dia naik dia naik 170,000 at year 1 ni naik at year 1 tapi dia decrease
sehingga pada tahun ke-8 dengan G dia ialah 1000. Ini G tu G. G ialah 1000. Okay. If investment A is selected, it will run for 8 years. Dengan salvage value dia, nilai akhir dia ialah 30,000. Nilai lebihan 30,000. So kita buat F, dia mesti naik atas lah. 50,000. Okay, so inilah cash flow diagram untuk investment A. Okay, once dah dapat yang ni kira dah kuat lah tu. Maknanya nanti kita just nak tulis yang ni kan. Okay, kemudian investment B, dia kata no initial cost is required for investment B. No initial cost, maknanya tiada kos permulaan dia. Dekat P tak ada. Ni dekat P tak ada. The operation cost is estimated 35,000 starting 1 year from now. Okay, so dia akan start 35,000 1 year from now dan increase at a gradient of 2,000 per year. Gradient, maknanya dia semakin bergerak setahun demi tahun, dia makan 2,000 per year. So maknanya tambahan 2,000, tambahan dah sampailah pada hujung ini. Okay, estimated income, okay, dia macam kes orang ni juga, estimated income, investment B will be 155,000 per year starting 2 years from now. Tapi tak ada decrease, tak ada increase. So dia A, 155,000 starting 2 years from now. Okay, ni ada nanti kita nak kena pindah-pindah lah. 2 years from now. Dan expected to run for 4 years only. So dia punya last tu 4 years je. Estimated salvage 12,000. Okay. So faham dia punya macam mana gambar raja ni dibentuk daripada case study ni, daripada cerita. Okay. Sekarang ni nak terjemahkan dia dalam bentuk kiraan. Okay, bila kita nak terjemahkan, kita, okay, ni saya just tunjuk sebab ini ialah AA. Kalau AA, dia punya cara kira dia tu pakai A lah. Kita nak A di mana, okay, negatif 230, A terhadap P. Ini ialah P kan. A terhadap P dengan dia punya, dia bagi berapa persen tadi? 30% Ni mana pula kertas ni? Tak nyatakan pula 30% mana? Tinggal agaknya dia tambah kot last. Okay, dia tambah kot last ni, dia kata 30%. Okay, 30% selama 8 tahun. AP 0.38. Ini cara nilai. Cara kalau kita pakai A. Kalau tak pakai A, ingat P kan? Kalau tak pakai A, saya galakkan pakai P. Sebab P ni walaupun dia 2-3 ni, tapi selamat. Kalau P sama dengan 230,000, 230,000 ni negatif 230,000 tolak lagi dengan A. Okey, kemudian PA, I kita tadi 30% kan dia bagi 30%. N dia ialah 8. Okey, ni ialah A ni. Okey, campur lagi dengan yang atas ni. Okey, ni memang 3 segi, ini 3 segi ke bawah, maknanya kita kena ambil yang besar tolak yang kecil ni Maknanya yang paling besar ni kita kena ambil dia sebagai A. PA 30%, N kita ialah 8, di mana A ni ialah 170. Okey, kemudian kita tolak balik dengan 3 segi yang ni. Maknanya ni gambar dia macam ni lah. Dekat 8, yang ni dekat 1. Di mana G dia ialah 1000. Okay, so tolak balik dengan G, PG 30%, N dia ialah 8. So dapatlah nilai dia. Okay, ni baru P. Kemudian kalau dikata nak A, sebab bila dalam kes macam ni memang selalunya kita buat dia dalam bentuk A. Kalau dikata mana yang terbaik, investment A ke investment B, memang kita cari yearly, annual. So letih dah dapat nilai ni, katakanlah nilai ni ialah 10,000 lah contoh So P ni kita dah tahu nilai dia kat sini. P yang 10,000 ni.
Contoh. Ini contoh. 10,000. Kita nak nilai A. Kita nak nilai A dia. A dia kalau investment ni berapa. So, kita akan dapat, kalau kita ubah dia A sama dengan, yang ni P yang kita dah tahu. So, A, P, 30%, N dia ialah 8 ni. So, A. So, kita tahulah setahun berapa kos dia. Sama juga nanti dekat sini. Untuk yang nilai ni, kita cari, kalau tengok contoh kat sini A, kita cari A. Tapi kita dah biasa buat dengan P, cari P dulu. Daripada P baru kita convert pada A. P sama dengan ni, kosong tak ada apa-apa, ambil dekat sini. Ni kena buat satu sebabnya yang ni tak ada masalah. Okey, ni 3 segi dia, tak payah. 3 segi daripada sini. Mana nanti ada A dengan ni, campur je berdua ni. Ni tolak-tolak lah, ni tolak kan. Okey, yang ni maknanya G 2000, 1 memang dia dah cantik dah dekat 1, N dia kita terus ambil 4. Okey, yang ini 155 ni, dia kena ada seni dia untuk pindahkan dekat 1 atau pindahkan pula dekat kosong. Baru dapat P. Boleh Okey, awak ambil je jawapan dia dulu, nanti awak tengok jawapan sama tak. Satu ni ialah 34,01042. Ini untuk investment A. Okay, yang ni ini untuk investment B. Tengok nanti jawapan dia sama tak cara P ke A ni dengan A terus ni. Sebab A ni okey lagi tau. Kalau F dia senang dapat buat salah. Kalau buat F tu memang cepat buat salah. Sebab tu saya tak galakkan kita pakai yang terus nilai macam hari baru ni kan, yang test tu kan dia nak F kan. F tu kalau tak betul, kita tengok tempoh tau. Kalau kita terus pilih F, nanti katakan masa 4 dengan masa 5 tu, katakan F tu yang dekat nombor 5, lagi satu tu dekat 4 tu jadi P nama dia, dia punya tempoh setahun. Sedangkan kita dah biasa belajar, ambil daripada sini, so 4. Kita terus ambil nombor tu. Sebab tu kita kata kita buat P dulu. Sebab kita dah biasa tengok nombor tu, tempoh tu ialah tahun ni sendiri. Kalau tak kita kena ambil kira, kita kena kira dia. Sebab tu dia jadi susah sikit. Okay, nanti tengok investment ni jawapannya. Okay, satu ni ialah 34,000, satu lagi ialah 64,000. So decision dia kata select investment B sebab B ni lebih menguntungkan, positif dia. 64,000. Tapi ini macam sikit je jawapan soalan ni macam sampai sini je ke? Saya tengok. 30 marks dia boleh mandi seorang ni. Tapi tahun ni engineering ekonomi memang panjang sikit Ini baru berapa markah je ni, 10 je. Yang ni dia buat 20 kan? 20 markah untuk dia. Ya ke? Okey, saya faham. Question 4 untuk SEM yang ni, dia buat engineering ekonomi dan satu lagi lah work study. Tahun ni kita tak ada work study. Kita tak buat work study. So sebab tu dia markah engineering ekonomi tu besar, jadi 20% untuk dia saja. Taklah, bukan. Saya rasa sebab yang ini sepatutnya kawan dengan produktiviti. Ini kawan dengan produktiviti. Sekejap salah nombor. Saya tak pilih ni. Sekejap. Betul lah. Ni dia punya seorang engineering ekonomi ni, betul lah. Tapi markah dia terus 20 markah. Yang ni, markah dia terus besar. 20 markah buat investment A dengan B je. Terus 20 markah. Macam awak tak dia okey, dia ada saya cerita untuk question 3 awak. Dia ada 3 soalan
sub question, 6 markah, 4 markah, 10 markah. Okey, ni yang sama lebih kurang yang ni investment ni. Kemudian 4 markah ni saya rasa ni macam biasa yang kita buat test tu. Yang lebih kurang macam test. Yang ini ni dia macam dia ialah I efektif tau. Dia selalunya kita buat compounding pakai year. Tapi sekarang tiba-tiba dia kata contohlah 12% per year compounding quarterly. Dia bagi macam tu. Kalau compounding quarterly maksudnya dia mesti 12% per year bahagikan dengan kalaan dia. Kalaan maknanya quarterly ni maksudnya ialah 1/4. Kita kena bandingkan dengan setahun. 1/4 dalam setahun quarterly maknanya berapa kali nak cukupkan setahun? Kena 4 kali. Jadi dia punya formula 12% per year ni bahagi dengan 4 kali. Dia macam tu lah. Okey, saya akan bagi Prof Izman punya apa nama tu? Dia punya video dia punya video dengan student dia lah. Nanti awak dengar lah. Sebab kita sebenarnya sebelum ni kita tak masuk tajuk ni. Tapi apa ni dia nak kita masukkan tajuk ni dalam SEM ni lah. Okay, so yang ni dia dah jadi, kalau I efektif, nanti awak tengok dia punya video tu. I efektif sama dengan 1 campur persen per year bahagikan dengan color dia. Dia tak tulis macam saya ni tapi saya tulis macam ni lah. Lepas tu color ni M lah M. Dia punya tu dia tulis M lah. Tolak balik dengan 1. Okey, 1 ini semua tetap lah. Peratus per year, kalau dia kata 12% per year. Kalau ni yang saya sebut tadi, quarterly. Kalau quarterly maknanya 1/4. Maknanya sini jadi 4 kuasa 4 kat sini. 1 campur 12% per year per 4 color ni bagi 4. Maknanya sini akan jadi 1 campur 4 dengan 12 jadi 0.04 ke 3. 03. Okey, kuasa 4 tolak 1. Ni dia punya I efektif. Sebab dia sedang membandingkan antara I nominal dengan versus I efektif. Sebab dalam bank dia cakap, contoh kita dengar kalau kad kredit kadang-kadang dia sebut berapa persen, saya pun dah tak ingat lah, dah lama dah tak ada kad kredit. Dulu saya ingat adalah dia sebut katakan 2% contoh 2% 2% ni annual. Okey lah, compounding annual, selamatlah. Tapi ada setengahnya dia buat kalau ahlum 2% compounding monthly. Bila compounding monthly, nominal nampak 2%, tapi compounding monthly maksudnya bila nak pakai formula ni, dia jadi 1 campur 2% per year ni, kita bagi dengan monthly maknanya 12 kali nak cukupkan setahun, bagi dengan 12, kuasa 12 tolak 1. Nanti awak tengoklah berapa dia punya persen dia sebenarnya. Dia ni, ini pakai yang efektif. Satu lagi ialah menggunakan formula yang ni saya tak berapa, sebab saya sebelum tu saya cuba buat cara tu, rupanya yang tu dia tak user friendly lah, sebab dia ada masa CP dengan PP ni kena tengok. Sebab tu saya tak berani nak cerita, biar awak tengok video tu. CP dengan PP, ada masa CP yang melebihi ke daripada PP, compounding period dengan payment period ni. Payment period maksudnya dia kata dia akan belanjakan setiap bulan, maksudnya monthly. Compounding maknanya di mana growth rate dia ialah 12%, compounding quarterly. So maknanya ni dah lain pula cara cerita dia. Sebab tu saya tak nak semakkan awak sangat benda ni, sebab awak mungkin dah biasa dengan standard yang kita buat, nanti benda ni masuk takut jadi lagi confused, tapi awak dengar je lah video tu. Boleh? So saya cakap tadi dia ada 3 sub, efektif, test dengan yang macam test dan juga investment ni. Lebih kurang lah investment. So yang ni namakan ni tengoklah. Okay, tricky dekat sini, dia kadang-kadang dia tak bagi markah sangat tau kat ujung-ujung tu, dia nak tengok jalan kerja. Dia banyak ni, kalau awak tengok daripada sini pun
Ini saya tak tahu. Ini sebab ni Dr. Masmi dulu ni. Sekarang Prof Izman Ini depan ni. Ni tengok markah-markah dia lah dekat jalan. Markah dekat jalan. Nampak dapat tulis macam ni, dah dapat satu markah. Lepas tu tulis pula dekat formula ni. Okey, ni sebab dia kena type tu, dia payahlah sikit lah. So dia kata ni 2 markah. Tapi memang dia kata kena tunjukkan dia punya kuasa-kuasa apa semua tu. Dapatlah markah dia. Okey. Sama juga dengan kadang markah jawapan ujung tu dia bagi sikit je, kecil je. Markah dia ada 0.5 kat sini tak tunjuk pun markah dah. Dia bagi markah dekat jalan kerja. Jadi jangan takut, tulis juga, tulis sampai mana yang boleh. Kadang-kadang masa dah tak sempat tu just kita tahulah, kadang sepatutnya tulis lagi kan. Kalau 1/i kuasa n tu tulis je dulu. Lepas tu pakai table untuk dapatkan nilai-nilai. Kalau tak dapat sempat habis tak apa, tapi maknanya atas tu dah ada. Ini satu cash flow diagram, lukis. Jangan tak lukis sebab ini markah lah. Boleh? Okay, ni work study, tapi work study tak masuk. Okay, productivity. Last. Ini senang lah. Productivity ni senang je. Company performer in terms of the total productivity index and comment. Okay, apa saja pun kita kena ingat lah. Kita darab dengan dia ni. Ini darab dengan ni, dapat nilai dia. Yang ni pun sama, merujuk kepada harga yang sekarang. Yang ni pun sama, kena price per input. Okay, kena merujuk pada harga sekarang. Ni roll per month. Month kena darab dulu dengan 12 sebab dia kena annual. Kena annual. Ingat. Okay, yang ini. Okay, yang ni dia dapat RM per hour. Kena darab dulu dengan hour. Ada tak dia bagi? Hour. Mana soalan ni? Oh, dia ada kaitan dengan cerita atas. Dia ada kaitan dengan cerita atas ni, tak salah. Oh, hilang pula soalan. Saya tak ketip, jadi dia panggil ni sudah terlalu. Tak apalah. Ni, awak tengok Okey, output dia 150,000 kali dengan RM1. Dia dapat, yang ni pun sama 60,000 darab dengan RM1. So dapat nilai. Ni dah dapat satu markah dah. Okey, material 120. 120 ni material 120. Dia bagi ni kat depan ni, kita tak nampak ni. Cuba tengok soalan sebenar dia. Okey, saya punya saya tak tahu mana pergi sebab dah bercampur-campur kat meja ni. Okey. Jadi material ni kali dengan 12 so 15 kali 12. Oh, okey. 15 kali 12 darab dengan 30 darab dengan roll per month. Jadi bagi apa lagi dia punya data ni? Tak lengkap pula. Ni roll per month kali 12. Okey, roll per month darab dengan RM per roll. Kalau saya matikan roll dengan roll, tinggal RM per month. Saya tak nak month, saya nak year. So months per year. 1 year 12 months. Jadi sepatutnya average material ialah 15. Okey, so ada 3 equation Maksudnya 15 kali RM per roll 30 kali 12. 120. Ni saya rasa ni ubah suai soalan ni. Soalan dah berubah ni. Soalan dah berubah. Saya bagi yang soalan yang lain ni. Okey, tak apa. Awak faham Okey, kemudian yang ni 497 ni soalan dah berubah. 30 kali 12 sudah dapat nilai. Okey, kemudian label dia tengok ini ialah RM per hour. RM per hour. Kita darab dengan hour per month. Okey, baru jadi RM per month. Maknanya nak jadikan months per year. Jadi months per year 1 tahun berapa months? Kena tengoklah.
laman ke berapa months ke, ataupun kadang-kadang dia tak cakap macam ni. Dia kata, mana soalan dia ni? Saya tengok sekejap soalan. Demand increase is expected to increase table shows input and output. Idea enough to jangan atas ni. Kena baca kat atas ni. Why company manufacture surgical face masks? Okay. Ni awak cari dia punya ni 20 days per month. Okay, 20 days per month. Dia bagi label. Okay ni average salary per hour, RM per hour. RM per hour. Apa lagi yang dia bagi? Hour kerja dia. The company works 8 hours a day. Okay, 8 hours a day. So aku tadi saya jumpa soalan. Ni dia. 8 hours a day and 20 days per month. Okay, 8 hours per day di mana 20 days per month. Tak cukup lagi. Kena again 12 months per year. Jadi RM per hour dah bagi dia pun dia RM5.50. So ini RM5.50. Kemudian 8 hours kali 20 days. So yang ni kena kalikan. So kali 8 kali 20 day months kali 12. So ada 1, 2, 3, 4. Yang ini saya rasa ada something wrong. Kiraan dia. Baru kita dapat RM per year. RM per year. So dia punya isu ialah ambil yang ni. Ni jangan. Ni pun sama. Price per roll ni jangan ambil. Kita kena ambil base period dia. Okay, bila start kat energy kita kena ambil deflator. Masih juga price ambil yang sini. Ini tak sama pula. Okay, ada expenditure dia bagi dalam RM, maknanya dia melibatkan deflator. So ini 3,000 ni memang dah nisbah 1. Okay, 6,000 ni kena bahagikan dengan 1.2. Lepas tu dah dapat senarai dia tu, kita buatlah output over input. Okay. So ni output over input. Bagikan, so dapat kononnya kat sini 1.9, yang ni 2.69. So kita buat pembezaan. Okay, tapi saya pernah ceritakan dulu kalau productivity tahun 2000, ini tahun berapa ni? 2019 dengan dia suruh kita bandingkan antara 2019 2020. Ni tak adalah soalan ni. Okay, so dia kata pada tahun 2021, ini yang antara dua-dua ni 2019 2020. Katakan dia nak 2021 macam tu kan. So 2021 yang ni 2020 lah. Di mana dia expect tahun 2021 ni adalah naik sebanyak 10%. Jadi kita tahu kat sini kita letak 1.1. Sebab naik 10%. Maknanya ini maksud dia ialah 110% lah. Untuk menyamakan productivity 2021, 110%, 20 sebab nak naikkan 10%. Lah awak buat output over input, yang ni pun output over input. Ni tak payah, ni terus dia masukkan produktiviti yang awak kira tu.
Ini over input. So yang ni mungkin kita nak main-mainkan tu antara apa campurkan. Ingatlah awak yang saya dah tulis. Boleh? Boleh tak? Senyap. Ke saya cakap seorang, ada exam ke? Boleh Doktor, boleh. Ada exam ke besok? Tak ada. Tak ada. Saya ingatkan sebab esok ada exam senyap semua. Okay, so itulah dia. Sebuah benda yang penting yang saya nak sampaikan. Nanti ingatkan saya video tu, yang Pro Isman tu. Harap awak sempat lagi lah belajar, buat elok-elok, fahamkan semua apa nama tu soalan-soalan. Yang ni yang paling senang ni, jangan salah lah. Dalam semua soalan saya jamin yang ni paling senang. Jangan awak buat benda ni macam main-main pula. Sebab ini kalau boleh dapatkan 10 markah. Sebab 10 markah lagi dekat kualiti. Oh ya. Satu lagi soalan kualiti. Soalan pertama tentang inventory tadi. Inventory dengan apa? Lupa dah. Okay, inventory dengan apa tadi? Saya kena lupa. Nanti awak cek balik. Okay, nombor 2. Product structure, baru ingat. Okay, product structure. Yang tu lah, yang complicated tu dengan MRP semua tu. Betul-betul. Lepas tu soalan 2, project management. Soalan 3, engineering ekonomi. Soalan 4, quality and productivity. Okay, quality sama je yang biasa buat SBAR chart tu. Sama juga macam ada CPK tu, CPK. Dah itu CP je, mungkin tambah lagi lah CPK. Lepas tu mungkin lah ini dia, awak kena tahu apa maksud G, subgroup, apa maksud sample. Sebab yang ni ada kaitan dengan formula kan. Ada yang per N, ada yang per G tu. Tengok mana yang per N, mana per G. Sebab dekat situ pun dia trick sikit aja. Tapi kalau kita salah baca, kita tersalah buat benda tu. Mana yang sample, mana yang batch. Kalau batch tu apa yang kita nak buat sebenarnya dengan batch. Macam tu. Awak kena faham apa itu X bar, apa itu X double bar. Yang kita nak lukis tu, nak plot tu ialah apa? Kan, yang kita nak plot tu ialah X bar. Kan? Okay. Kemudian daripada ni mungkin kalau dia kata ini dah elok, dia dah elok, dia buat satu lagi nilai, nilai yang ada. Tapi mungkin dalam bentuk sampel pula. Sampel ni pula kena fahamkan mana datang yang lepas tu nanti X bar dia ni untuk lukis satu point dekat sini. Macam tu. So awak kena komen lah sama ada dekat X bar ke R. Tengoklah nasib awak dapat yang mana kan soalan. So lepas tu awak komen performance dia. Boleh? Boleh lah. Dah hujung sangat ni. Kumpulkan semangat. Teruskan sikit lagi perjuangan. Projek buat elok-elok. Kalau nak markah buat elok-elok. Boleh. Bila hantar ke projek? Ya? Deadline bila projek? Deadline awak nak bila? Lagi lambat lagi bagus Doktor. Lambat sangat. Jangan kan. Nanti kan saya nak menanda bila. Tolong sikit Doktor. Okey, bila final awak dah dapat tak tarikh? Bulan 2 kan? 24. 24. Bulan 2? 24/2. Oh 24, terkejut saya ingat 4 bulan. 24 bulan 2. Okey lah, saya bagi seminggu sebelum exam. Kena hantar dah. Terima kasih Doktor. Boleh buat yang elok tak nak main-main. Kalau seminggu selepas final ni Doktor? Apa dia? Seminggu selepas final boleh tak? Apa final lambat no. Sebab ada final berapa? Ada 2 final, satu lagi projek juga, komponen. Jadi projek juga kita buat. Komponen design bila last? Komponen design bila last? Bila kelas? Bila lastnya? Bila dia project base kan? Projek
Dia meja projek lah, tak dapat. Nanti lah ni. Dia tak ada exam kan? Dia tak ada exam. Tapi projek dia belum bagi. Dalam minggu depan baru dia bagi dia. Tapi sama juga. Awak punya tarikh nanti 24 bulan 2. Kan? Seminggu sebelum tu, mana ada kacau awak punya projek bila lah hantar? 28 bulan 2 boleh ke? Apa 28? Tak, kalau IE atau 28 bulan 2 boleh? Okey, boleh 28 bulan 2 tapi saya nak very perfect one. Boleh? Mana strict lah, strict. Saya pilih Hai. sebelum exam. Pilih lah, kalau nak lambat boleh tapi strict lah. Kalau yang dia tak strict juga, nak juga komplit. Tapi tak adalah strict macam ini. Awal 24 je doktor, 24. Pilih yang mana Okay, so tak ada apa dah kan? Susah ke senang nak tanya tu? Susah ke senang? Dia tricky doktor. Ya, tricky je tapi sebenarnya boleh buat kan? Boleh buat, insyaAllah. Ada yang ini first time